India juga, saya nak cari. Diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah untuk diorang. Ya Allah. Ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah. Dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mahu sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu, dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat dapat alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah senang semua benda. Apa tu Ustaz? Jangan kata getah satu hari berapa ringgit dapat di dalam WhatsApp saya tu. Ada kita mesej tu, orang kerja apa penori getah satu hari berapa belas ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni Ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa Ustaz buat. Saya tengok yang Ustaz pergi dekat akak yang askar pakai katopeng tu kan. Akak yang Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Saya itu hari saya menangis Ustaz. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, penoreh getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari Ustaz. So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah Ustaz? Saya duk terfikir dan saya duk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang-orang sana? Tetapi saya yalah, buat masa ni saya bersama Mapim, Lofa juga bekerjasama dengan Heliza, dengan Dr. Sani, semua benda. Saya juga ada mesej Ustaz. So saya ingat nak perluaskan juga, nak perbesarkan Ustaz, nak bagi exposure jugalah untuk bantu-bantu dari sudut orang kata nak mewar-warkan kepada masyarakat. Saya concern dengan benda ni Ustaz. Sebab kita ni alhamdulillah Allah bagi boleh makan. Orang-orang yang macam itu macam mana Ustaz? Apa dia orang makan? Right, semalam pun dekat kampung saya dekat Dungun, ada satu keluarga, uncle saya tunjuk rumah terbakar Ustaz. Saya terus tertanya-tanya. Kat Dungun Macam mana Ustaz? Kat Dungun rumah terbakar. Betul. Ustaz tahu pasal tu? Ada tengok juga gambar ke video tu. Bila saya tengok yang tu, saya terus rasa macam sebab sangat. Saya fikir kita ni okey, boleh makan. Dia orang sekejap lagi nak sahur apa? Nak sahur macam mana? Nak sahur dekat mana? Nak buka puasa kat mana? Saya terfikir terus macam itu. So saya bagi tahu uncle saya lah. Tolong tengokkan dia orang ni macam mana. Yang apa saya boleh bantu, setakat saya boleh bantu kan. So itu yang kita tahu, yang kita tidak tahu Ustaz. Sebab tu saya jadi rasa macam terasa sangat bila orang marah Ustaz pergi bawah longkang ke, pergi dekat dekat pokok getah ke, itu ini. Saya kata kita ni dah lah duduk relax dekat Starbucks je kan, nak pergi marah lagi orang pergi tolong orang macam gitu. Tak kisahlah penagih ke apa semua benda, dia orang pun manusia, dia orang pun perlukan makan. So saya rasa janganlah marah orang tengah buat benda macam gitu kan. So itu yang saya punya concern, saya punya risau. So saya betul-betul harapkan Malaysia nanti maknanya jadikan ini sebagai amalan kita, jadikan ini sebagai kehidupan kita. Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata RM1 sehari pun cukup, tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu, jadi risau lah kita. Jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu, itu terserah pada kita lah. Tapi letaklah duit, bagilah duit, bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, kat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share macam Ustaz punya NGO, orang ni ada dia punya NGO share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia, so boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Doa. Itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag saya, Ustaz tolong tengok. Dia kata tengok makcik tu. Saya pun pagi-pagi tu semalam tu saya turun cari-cari, dapat alamat dia. Dah malam dah. Abang Askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Sampai kat rumah tu ada seorang budak perempuan, cantik juga dia.
free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah ustaz kan, takkan tengok sangat, tengok sikit-sikit lah. Betul Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi, tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu dia ramai ada beberapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani jumpa orang. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengan ceramah juga, begitulah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing kat rumah banyak, tapi tak ada satu pun bau kucing. Saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni. Tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana, tapi rumah tu tak ada tai kucing, bersih, wangi. Dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu boleh tahan lah. Memang takkanlah ada kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan. Dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu pergi tekan tu pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu dia nangis, dia nak jumpa mak dia rindu kat mak. Itu betul. Dia rindu kat mak dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah macam ustaz, nak boleh semayang. Dia tahu, dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji, dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia. Mak dia kat mana Ustaz? Mak dia kalau ikut tu ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana, tapi antara tu lah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur, dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok tu kita rasa apa, itu plus sebelum pergi dia kata, ustaz saya takut masuk neraka. Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Dia kalau berbual yang penuh tu menangis-nangis kita dengar, tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul. Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah dia lah OKU, tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu Allah sayang, apalah dosa dia buat kan. Kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis Ustaz. Saya tengok video tu saya menangis tak esak-esak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya, tapi saya play dulu. Saya play Ustaz, saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan, tak silap saya tengok start pada awal. Biasa saya akan skip. Saya macam, kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya dah bosan nak tengok. So kalau start sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis Ustaz. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah, saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duduk borak-borak dengan ibu, ya Allah, saya rasa apa benda ni akak ni, macam mana ni. Saya pun hari itu juga ada yang sama juga, saya text ustaz, tapi ustaz tak reply mesej saya tak tahulah. Mungkin ustaz tak minat saya ke. Saya tak dapat. Kalau saya tahu Zizan mesej saya terus hantar satu, tiba-tiba saya terdengar dalam video, saya check kat mesej, Zizan ada mesej. Terharu juga kan. Allah Akbar. Tak, itu benda saya tak boleh nak tipu Ustaz. Memang saya saya betul-betul rasa benda tu. Saya tak boleh nak tipu. Saya kalau tengok video ataupun tengok filem, susah orang nak impress saya. Sebab kerja saya adalah syuting dah. Kalau saya tengok apa benda pun, saya akan fikir macam, ini syuting ni, ini skrip ni, ini dibuat-buat ni. Tapi kalau benda tak dibuat-buat, sampai dalam hati saya, insyaAllah benda tu satu benda yang ikhlas. Satu benda yang cukup luar biasa. Tapi saya risau juga bila saya tengok Ustaz live dengan Nelofa. Ustaz kata, Ustaz tengok Siti Riza dalam TV, Ustaz kata, kita doakan sayang dia. Tapi bila Ustaz sebut sayang Nelofa, saya risau bini Ustaz je. Dia tak marah ke Ustaz bila Ustaz cakap macam tu? Zizan dengan Nelofa tak ada apa-apa kan? Tak ada Ustaz. Jangan. Saya pun tak ada apa-apa juga. Suka juga, takkanlah tak suka Zizan kan? Betul. Baik kan? Pula tak suka. Mesti suka kan? Betul Ustaz. Tapi tak isi daripada yang satu. Ustaz lupa komen. Amboi dia kata. Ada komen kan? Sudah. Aduh. Tapi kita setia pada yang satu kan Betul. Macam Zizan okey. Zizan okey. Zizan? Ya Ustaz. Ustaz dah cuba susu Nelofa Ustaz? Macam mana? Ustaz dah cuba susu Nelofa tu. Susu yang dia jual tu.
Allah, salah faham pula nanti. Saya kan selalu beli butik dia. Isteri selalu beli tudung kat situ. Oh, Alhamdulillah. Saya pun nak beli tudung. Nak beli tudung dia pun saya tak pakai tudung. Tudung isteri. Saya ada beli dekat butik Nilofa tu. Kat mana? Tapi dia tak ada. Saya intai lah. Tak ada pula dia. Tengok. Jumpa staff-staff lah. Alhamdulillah. Ustaz Nilofa gelak, Ustaz. Allah. Butik lah. Kaya dia Allah bagi rezeki mencurah-curah. Zizan pun boleh tahan juga. Zizan, itulah ramai kat luar sana yang susah-susah, Zizan. Itulah kita niat ni tahun ni kita mungkin ustaz-ustaz, artis kan, orang-orang awam, semualah kita ke semua yang apa ni, yang kita punya ni, kita setiap orang, kita kalau ada jiran susah, kita buat reportkan ke, kita hubungkan dengan zakat ke. Kadang ramai-ramai mungkin dah dapat tapi mungkin dapat bantuan duit, tapi mereka kadang perlu rumah Zizan kan. Kita bagi beras sebab banyak longgok-longgok di tempat letak beras pun dah tak ada dah. Apa keperluan dia yang paling penting. Jadi kalau semua orang ambil tahu pasal hal jiran dia, mudah-mudahan Malaysia ni jangan satu orang pun yang lapar, satu orang pun yang tak ada tempat tinggal kan. InsyaAllah. Orang, bukan kita nak setiap orang kita bantu begitu. Saya pun niat begitulah, tak nak ada satu orang pun yang susah dekat tepi jalan. Biar semua orang dalam dunia ni dapat dibantu kan. Dapat, terutamanya dalam Malaysia ni lah. Mula kat Malaysia, rahmat Allah mencurah-curah. InsyaAllah. Ada orang lah kaya miskin, ada orang. Saya pernah sebut, saya jumpa budak jual burger. Dia jual burger, dalam burger tu dia ada letak macam dadah begitulah. Lama dah cerita ni. Lepas tu saya pun jumpa dia, saya berbual. Dia cakap kasar, 90 patah dia cakap, 80 mencarut. 10 je yang elok. Dia memang budak-budak kan, mulut dia memang kau ajar jugalah. Dia rapper ke apa? Budak dia tak tahulah, tapi macam Zizan rapper juga tapi nampak macam ulama begitu Dia rapper dengan robber lain, Ustaz. Dia berbeza, Ustaz. Lepas tu saya ajak pergi masjid. 3 hari saya ajak, hari ketiga pun dia datang. Sampai kat masjid, saya tengah tidur, dia kejut, "Ustaz dah tidur ke?" Saya kata, dah tidur, dah jagalah kau kejut ni. Lepas tu saya pun ajak, kata, "Ustaz, saya ni jahat, tak guna. Kau kecil-kecil jahat, apa kau buat? Macam-macam Ustaz, apa kau buat? Kau buat apa macam-macam Ustaz, saya jahat. Kau tengok cerita apa ni jahat?" Dia cakap jahat. Dan sekali dia tunjuk ada dadah. Saya tengok, dia tunjuk. Saya kata, "Dek, ini bukan jahat. Ini gila nak mampus ni. Kita dua-dua kena hukum gantung sekejap lagi." Banyak Ustaz, dadah Ustaz. Boleh tahan juga bang. Macam lepas tu saya suruh dia sorok lah. Bukan sorok, saya letak jauh-jauh lah, "Dek, ni kan bukan." Dia kata, "Ustaz bukan, takkan Ustaz kena tangkap." Dia bukan kira kalau dadah ni biar janggut sampai perut pun kena tangkap juga. Betul. Dia, saya semayang, saya jadi semayang, jadi imam, makmum, saya ringkaskan. Lepas tu lepas berapa lama saya makan dia, saya bagi dia jubah. Berapa hari dia dakwah kawan-kawan dia dalam kebun getah, masuk dalam kebun ni. Saya kata, "Bahaya malam malam ni, Dik." "Tak apa Ustaz, Allah kan ada." Wah, dia pula ceramah saya dah. Jadi aku, "Abang kau pula ceramah aku dah kan." Lepas tu saya pun nak balik KL, dia peluk saya, "Ustaz, nak ikut Ustaz balik KL boleh?" Saya kata dengan dia, kena tanya, "Kau tinggal siapa?" Dia tinggal dengan nenek. Mak ayah dia dah berpisah, tak tengok-tengok dia. Ramai kat luar sana. Lepas tu saya pun jumpa nenek dia, "Makcik, saya nak bawa cucu makcik pergi KL." Dia kata, "Tak boleh." "Kenapa? Cucu saya ni jahat." "Tak adalah makcik, dia baik, budak-budak nakal." Bukan nakal Ustaz, dia jahat." "Tak adalah makcik, yang jahat tu setan." "Bukan, dia ni sebenarnya," kata nenek dia. "Tak adalah makcik baik." Last kali saya ringkaskan sampai KL, saya bawa pergi KL dah Zizan. Dia dah berapa tahun kat KL ni, dia dah hafal 15 juz Quran, 15 juz. Masya Allah. Dia kata apa, "Ustaz, dah lama tak tengok Zizan sebab dia degil, dah jarang nak tengok." Sekali dia jadi baik, dia peluk saya, dia kata, "Ustaz, saya dah tak ada mak, saya tak ada ayah, tak ada abang, kakak, adik. Saya tak ada siapa-siapa dalam hidup. Saya ada Ustaz je dalam hidup saya. Ustaz, janganlah lupakan saya," dia kata. "Saya dah tak ada siapa-siapa. Saya ada Ustaz." Saya bila tengok budak itu kan, rasa macam happy sangat, seronok sangat. Masya Allah. Sebab saya semua orang dalam dunia ni boleh bantu kan. Bukan saja duit, juga kita nak bantu jiwa dia. Dia rindu kasih sayang, rindu kebaikan. Walaupun siapa-siapa orang kata maknya ke apa-apa semua kan. Transgender ke kan. Tapi bila kita jumpa kan, baik-baik tu. Baik. Baru cakap,
nangis, dia orang rindu kebaikan ustaz ni. Semua jadi kawan-kawan. Alhamdulillah saya buat kursus 50 orang. Saya kata mulai pukul 5, pukul 3 dia orang datang. Masya-Allah. Tidak agak semayang nangis-nangis, tapi semayang dengan masa tu program dengan maknya kan. Transgender, saya jadi imam, dia orang nangis-nangis kuat-kuat. Dengan saya sikit tak boleh tahan nak semayang. Nangis-nangis. Alhamdulillah. Bukan nangis je. Dalam ramai tu ada yang mula balik kampung, ada yang rindu dah lama tak tengok mak ayah. Ada yang ada jadi pendakwa. Jadi saya percaya semua orang ni boleh dibantu, boleh jadi baik. Yang penting maknya tu jadi pendakwa ustaz. Maknya jadi pendakwa. Ada 4 orang. Itu memang memang tak payah sebut Azan. Yalah. Memang lain macam jugalah. Ala-ala cantik macam lupa juga. Macam ni lupa lagi ya Allah. Macam Ustaz. Saya pernah solat mula. Saya pernah solat dengan maknya Ustaz. Saya pernah solat dengan maknya. Pernah solat kan? Bila alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin kan kita. Amin dia. Amin. Dia lembut Ustaz. Saya jadi macam terdiam. Saya jadi terdiam Ustaz. Saya kata Allah Akbar. Kan? Tapi tak apalah kan. Yang menerima dia adalah Allah, bukan kita. Kita tidak boleh tak sama je Zan kan. Penting saya pun dakwah dia orang bukan sebab dia orang, sebenarnya untuk hati sendiri kan. Supaya kita sesayang pada semua orang dan kita menyampaikan kebenaran tu dengan rasa kasih sayang, dengan kebaikan, dan kita doa semua boleh jadi baik, boleh berubah. Saya percaya macam terutama itulah anak-anak kecil-kecil yang tu terbiar banyak, dia dah lama tak ada mak, tak ada ayah, dia orang rindu kan. Betul Ustaz. Tapi kalau orang-orang macam gini ke Ustaz kan, tak kisahlah maknya ke apa benda ke, orang yang macam tersasar. Saya tengok kadang-kadang dia orang ni baik Ustaz, tapi dia orang mungkin segan kan. Macam saya dulu kan. Dulu kita nakal kan, tapi bila ada satu time mungkin Allah hantar macam kita rasa nak solat, hantar satu perasaan macam aku ni jauh sangat. Lepas tu kita start solat. Allahu Akbar kan. Lepas tu bila habis solat, Assalamualaikum. Kawan pun kata, kau solat Kau solat. So macam mana Ustaz pendedahan tu? Adakah salah kita atau salah kawan? Saya pun tak tahu apa nak jadi. So pada saya, kita sendiri kena cari inisiatif untuk dekatkan diri dengan orang-orang yang dekat dengan solat, orang-orang yang dekat dengan agama, dekat dengan Quran. Tapi macam mana pula Ustaz punya pengalaman yang Ustaz tengok? Dia perlukan suasana yang baik kan, suasana yang baik. Perlu kawan-kawan yang baik ni. Kita kawan semua orang, tapi ada kawan-kawan yang baik yang memang kita berkawan dengan dia, tiba-tiba teringin nak baca Quran. Kawan dengan dia tiba-tiba rasa nak semayang je. Kawan-kawan yang selalu duduk dengan dia, kalau tak semayang tu bukan kita, azan je dengan kita sekali semayang Jumaat. Azan je dengan kita, baca Quran dengan kita macam nak ikut dia baca Quran macam tu. Saya ingat saya kecil-kecil lah, ramai orang yang pendakwa ni, dia orang banyak bawa saya, jadi saya berkawan dengan dia orang sampai kita jadi macam kat mana-mana, dekat airport dia orang semayang, dekat stesen bas pergi luar negara, kat mana-mana, jadi macam dah biasa dah. Semayang atas flight. Dia bila berkawan ni tak payah belajar lama-lama. Kalau belajar macam tu dia jadi susah kan, belajar macam mana semayang. Tapi bila kita terbang ada seorang kawan, dia ni kaki semayang, kita tengok macam ni semayang senang je, tak susah pun. Macam mana dengan kibat, dengan wuduk, dengan apa, rupanya senang je. Barulah kita kat kapal terbang yang kat mana-mana pun semayang. Saya pernah sekali semayang dekat airport, dekat airport Karachi tau Zizan. Karachi masa tu umur 19, duduk kat airport. Tiba ada suatu orang perempuan France, cantik, seksi sikit lah. Lain macam Ustaz. Lepas tu kita nak cerita pasal perempuan ke pasal nak cerita pasal tadi? Pasal dia dua-dua sekali lah dah malam-malam. Tak tahu kenapa design lain sikit cerita dia. Tak apa Ustaz. Kita lelaki biasa tu. Lepas tu dia pun doa, nampak dia, saya doa, ya Allah bagilah dia hidayah. Tiba-tiba naik kapal terbang, duduk sebelah Zizan, duduk sebelah. Sebelah. Ya Allah makbul pula doa. Duduk sebelah dalam kapal terbang. Ustaz doa benda lain, dia duduk sebelah Ustaz. Duduk sebelah. Ya Allah, tu tak apa tu, tasbih tu pegang gitu kan, pakai serban. Pergi bilik air tangga serban. Masa tu umur 19. Tangga serban. Ringan sikit rasa tu. Kepala dia ringan sikit kan. Kalau tangga kopiah lagi ringan. Ustaz 19, Ustaz dah pegang tasbih dah. Ustaz umur 19.
Pada dulu kan muda lagi semangat je Zan. Sekarang kurang sikit semangat. Sekarang ni Ustaz umur apa? Sekarang kita lebih kurang kan? Kita sebaya kan? Tak tahu, saya 36 tahun ni. Ustaz berapa? Aku dah 84 kan? Oi, sama umur kita Ustaz. Sama kan? Tapi nampak macam Zizan muda banyak lah. Zizan macam sama lebih kurang. Itulah mungkin ada amalan-amalan. Saya ingat Ustaz muda pada saya. Maknanya Ustaz umur 19, Ustaz pegang tasbih. Umur 36, Ustaz bawa wai suku. Lain macam Ustaz punya kehidupan. Dia jadi teguh. Okey, berbalik cerita tadi Ustaz. Lepas tu tiba-tiba duduk sebelah, saya pun berbual lah Izan peramah, duduk sebelah orang cantik, peramah sikit. Berbual. Lepas tu tiba-tiba masuk waktu semayang subuh. Saya pun bangun, saya semayang. Menghadap ke dia sebab kiblat check menghadap ke situ. Allahu Akbar, saya semayang. Dia tengok saya semayang Izan. Tadi saya tengok dia, sekarang dia tengok saya pula. Dia tengok Ustaz pula, okey. Ustaz pula, okey. Bila dia tengok saya semayang, saya jadi tak over khusyuk. Tiba-tiba terbaca kuat sikit, tak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya senyum-senyum baca. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahim. Jadi lah baca. Maliki yaumiddin. Sedap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Saya senyum baca beri salam. Oh, lain macam ah. Kalau saya pakai side mirror, saya tak pusing saya pakai side mirror. Habis dia tanya orang Islam, saya pun dakwah dia sikit-sikit. Jadi cerita saya ringkaskan. Perempuan France dan masuk Islam. Masya-Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lepas tu kawan-kawan saya kat sana tak lama dah kawan saya tu minta tolong ajar. Tak lama kahwin dengan kawan saya tu. Ya Allah, kawan situ boleh tahan juga orang suruh ajar agama dia kahwin pula Izan. Kalau orang tanya dia bukan ajar tak ikhlas dakwah, tak kurang ikhlas sikit. Yang tu kurang ikhlas sikit dakwah. Dia bukan ajar, dia kurang ajar Ustaz. Dia makan seorang. Begitu ajar semayang dia ajar. Oh, jadi wife dia lah sekarang ni Ustaz. Masya-Allah. Jadi betul tak Izan, banyak orang-orang yang bila kita walaupun cuma sembahyang kan, dia tengok dia rasa tenang, dia rasa bahagia. Ini kan pula kalau kita bersedekah Izan. Selalu orang kait orang Islam ni pada dulu kan tak tahu mungkin orang selalu kait Islam ni teroris, yang tak baik. Pada dulu-dulu kan orang takut kan kalau tengok pergi kopi-kopiah janggut-janggut kat mana-mana kat luar negara kan. Tapi apa yang kita nak perlu kedepankan dengan media yang ada sekarang, antara yang paling besar ialah kasih sayang. Bukan soal duit berapa ringgit kita beri, tapi soal kita ambil berat pasal mereka tu kan. Selalu apa benda tak orang tua-tua kan, people don't care how much you know until they know how much you care. Begitu bunyi. Macam tu Ustaz. Macam ambil berat sangat, tapi rupanya tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa tak nak ambil. Kita tunjuk rasa ambil berat pada mereka. Yalah. Betul. Satu lagi saya selut Ustaz. Ustaz ni tak ada dendam dengan orang. Orang buat macam mana pun Ustaz okey. Orang buat apa pun Ustaz tenang. Ustaz maafkan. Macam mana Ustaz nak create perasaan tu Ustaz? Tengah orang susah tau. Bila dia kata musuh, dia musuh lah orang tu. Tapi Ustaz ni kalau kata musuh Ustaz lah, doa supaya musuh tu okey. Mungkin musuh tu sayang Ustaz balik. Ustaz sayang lagi musuh tu. Macam mana nak create rasa tu Ustaz? Itu tips saya rasa yang paling penting tu kena ada tu. Hadis riwayat Bukhari, ada orang masuk syurga. Dia kata Allah sebut amalan kamu. Dia kata tak ada apa amal saya ni. Kalau bahasa kita gitulah, tak ada amalan saya. Tahu tak apa amalan dia? Dia sentiasa memaafkan orang lain. Maaf ni maksudnya kita melupakan kesalahan daripada kita. Kita lebih apa, kita selalu cakap perkataan yang baik. Rasa orang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada saya. Cuba Zizan ikut saya kata sebaik-baik saya. Macam mana? Sekali lagi. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Ya. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Gemuk-gemuk ikan. Gemuk-gemuk ikan. Pasti ada tulangnya. Pasti ada tulangnya. Kurus-kurus ikan. Sekurus-kurus ikan. Pasti ada dagingnya. Pasti ada dagingnya. Daging ke isi Ustaz? Isi ialah masih Cina Zat. Betul. Next.